A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qauluhu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati semua barisan kepimpinan Masjid Kota Kemuning yang hadir pada malam ini, dan seterusnya Tuan Imam, Tuan Bilal dan muslimin muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita sentiasa melafazkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kekuatan dan kepelbagaian nikmat yang telah mencurah-curah hadir dalam hidup kita yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga sentiasa memperingatkan diri kita bahawa setiap masa hidup kita di atas muka bumi ini adalah ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana hidup dan mati kita adalah bersesuaian dengan objektif penciptaan kita sebagai hamba-Nya, iaitu untuk kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Al-Mulk, surah yang ke-67 di dalam Al-Quran, ayat yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang bermaksud iaitu dialah Allah yang menciptakan mati dan hidup manusia, liyabluwakum, untuk dia uji kamu, ayyukum, siapakah di kalangan kamu, ahsanu amalan, yang paling baik amalnya. Dan insya-Allah kita berharap apa saja amal soleh kita yang kita lalui setiap hari dikira sebagai ahsanu amalan, amal terbaik. Kita hadir solat berjemaah dan sama-sama berhimpun saling memperingatkan diri kita dalam kuliah di antara maghrib dan isyak ini. InsyaAllah mudah-mudahan ini juga adalah dikira sebagai ahsanu amalan, yang paling baik amalnya. InsyaAllah saya percaya kita dalam kehidupan seharian kita banyak amal-amal soleh yang kita buat, tapi kita tak tahu yang mana satu yang ahsanu amalan, yang paling baik. Yang paling baik insya-Allah yang paling hebat pahala, yang paling memudahkan kita untuk mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk kita meneruskan kehidupan kita, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan untuk kita menghadapi ujian-ujian dalam kehidupan kita. Tuan-tuan, mungkin hari ini kita tidaklah diuji sehebat saudara-saudara kita di Palestin, yang kita tahu mereka itu mempertaruhkan nyawa dan untuk berjuang mempertahankan tanah air mereka, dan mereka dizalimi oleh tentera rejim Zionis. Begitu hebat ujian, namun jangan kita lupa tuan-tuan, kita hidup dalam suasana aman damai
dalam suasana kesenangan, dalam suasana yang cukup serba-serbi, kita juga sebenarnya sedang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana dalam Al-Quran Allah menyatakan Allah uji kita sama ada dalam kesusahan maupun dalam kesenangan. InsyaAllah. Dan tuan-tuan, salah satu ujian yang sebenarnya mungkin kita tak perasan, mungkin kita tidak tahu, ia adalah salah satu bentuk juga ujian Allah kepada kita, umat Islam yang hidup di negara Malaysia yang aman harmoni dan masyarakatnya masyarakat majmuk. Masyarakat majmuk. Yang mana satu ayat yang ingin saya kongsikan tuan-tuan, yang penting kepada kita hidup dalam suasana masyarakat majmuk. Allah berfirman dalam surah yang ke-49, surah Al-Hujurat, ayat yang ke-13. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Yang bermaksud, wahai sekalian manusia, kami ciptakan kamu daripada seorang lelaki dan seorang perempuan, iaitu moyang kita yang pertama, iaitu Nabi Adam AS dan isterinya Hawa. Dan daripada Adam dan Hawa itu, waja'alnakum syu'uban wa qabail, kami jadikan kamu manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Daripada Adam dan Hawa itu akhirnya muncullah kepelbagaian etnik dan suku kaum yang wujud di atas dunia ini. Sejak dulu sampai hari ini, sampai hari kiamat, kita semua adalah keturunan Adam. Walau apa saja etnik kita, walau apa saja agama kita. Dan Allah mengatakan li ta'arafu. Bila Allah ciptakan kita, dalam suasana masyarakat kita hari ini ada Melayu, ada Cina, ada India, ada Melanau, ada Iban, ada Kadazan, ada Punjabi dan sebagainya. Li ta'arafu, untuk ataupun supaya ta'arafu, supaya kamu saling kenal mengenal, supaya kamu saling berta'aruf, supaya kamu saling berinteraksi antara satu sama lain. Dan ayat ini tuan-tuan, kita kena anggap sebagai satu ujian daripada Tuhan, daripada Allah, khususnya kepada kita orang Islam. Dan saya percaya 100% tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat sedang melaksanakan perkara tersebut. Li ta'arafu. Ya, kita ada kawan Cina, kita ada kawan India, kita ada kawan yang tidak seetnik dengan kita ada kawan yang tidak seagama dengan kita. Kerana apa? Kerana itu perintah Allah. Tak, alangkah tak bagusnya ataupun tidak sepatutnya kita hidup sesama etnik kita sahaja, ataupun seagama, rakan-rakan, kawan-kawan kita yang seagama dengan kita sahaja. Tidak menepati fitrah Allah ciptakan kita kepelbagaian bangsa dan etnik. Li ta'arafu. Dan Allah katakan inna akramakum indallahi atqakum. Allah teruskan dalam ayat tersebut, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di kalangan kamu. Ya. Bukannya kita ni yang dalam Islam lebih baik daripada mereka yang baru masuk Islam. Bukan. Ya? Bukannya kita ni yang hidup lama lebih baik daripada mereka yang baru usia muda. Pun bukan. Tetapi Allah mengatakan yang paling bertakwa. Bukannya kita yang majoriti Melayu di Malaysia ini lebih baik daripada mereka yang minoriti etnik di Malaysia. Pun bukan. Allah kata yang paling baik adalah yang paling bertakwa. Ya, insya-Allah. Dan tuan-tuan, bila kita berinteraksi dengan non-Muslim, ya, kita menjadikan baginda Nabi Muhammad SAW sebagai contoh tauladan kita. Kerana apa? Kerana Nabi juga SAW berinteraksi dengan orang-orang sekeliling baginda, sama ada mereka itu seetnik dengan baginda ataupun mereka itu tidak seetnik dengan baginda. Mereka itu bukan orang Arab, orang Ajam. Mereka itu tidak seagama dengan
kita dengan baginda agama Islam. Mereka itu Kristian, mereka itu Yahudi, mereka itu musyrik. Kita boleh lihat dalam sirah bagaimana hebat interaksi Nabi dengan mereka yang tidak seetnik dan yang tidak seagama dengan baginda. Mereka itu non-Muslim. Tuan-tuan, tajuk pada malam ini interaksi Rasulullah SAW dengan non-Muslim. Dan bila kita berinteraksi dengan non-Muslim, kita berdepan dengan pelbagai latar belakang non-Muslim. Bukannya semua non-Muslim itu benci Islam, bukannya semua non-Muslim itu suka Islam ataupun dekat dengan Islam. Pelbagai ragam dan latar belakang mereka. Sebagai contoh, pada zaman Nabi berdepan dengan non-Muslim yang begitu hebat penentangan mereka kepada agama Islam, memusuhi Nabi, dan mereka mati dalam keadaan kafir ataupun bukan Islam, musyrik. Mereka tidak mendapat hidayah Allah. Salah seorang daripada mereka ialah pakcik baginda sendiri, iaitu Abu Lahab. Abu Lahab. Abu Lahab ini pada tahun ketiga kenabian, apabila baginda Rasulullah SAW diperintahkan untuk berdakwah secara terbuka. Melalui 3 tahun yang pertama dakwah secara sulit ataupun sembunyi-sembunyi. Setelah baginda mendapat perintah fa'anzir ashiratakal aqrabin, wa'anzir ashiratakal aqrabin, berdakwah dengan kaum kerabatmu, beri peringatan kepada mereka. Nabi naik ke Bukit Safa menceritakan tentang agama Islam, dan Abu Lahab tampil berkata kepada Nabi, celaka kamu Muhammad, celaka kamu Muhammad. Kata-kata yang sangat buruk, yang sangat menghina Nabi. Dan Allah balas balik kata-kata Abu Lahab tu dengan surah yang ke-6 turun, mengikut turutan peristiwa penurunan Al-Quran. Kalau ikut pandangan sebahagian ulama, surah yang ke-6 ataupun surah pertama selepas dakwah secara terbuka adalah surah Al-Masad. Tabbat syada abi lahab wa tab, celaka kamu Abu Lahab. Dan dalam surah tersebut Allah confirm, Allah katakan Abu Lahab dan isteri ini confirm masuk neraka dalam keadaan Abu Lahab masih hidup. Itu yang Nabi hadapi, cabarannya sangat hebat. Dan Muslim yang membenci agama Islam dan mati dalam keadaan bukan Islam. Namun ada juga orang-orang yang hari ini mungkin kita nampak dia benci Islam, tetapi jika Allah kehendaki, Allah boleh saja berikan mereka hidayah. Tak sebagaimana Abu Lahab. Abu Lahab tu confirm. Tuan-tuan, dalam Al-Quran hanya nama Abu Lahab sahaja yang Allah sebut, yang confirm masuk neraka, yang hidup pada zaman Nabi. Allah tak sebut nama Abu Jahal, Allah tak sebut nama pemuka-pemuka Quraisy yang lain. Maksudnya hari ini tuan-tuan, kalau kita nampak orang yang sangat membenci Islam, anti-Islam, jangan terus kita mengatakan orang itu confirm masuk neraka. Kerana apa? Kerana bila-bila masa Allah boleh berikan hidayah kepada orang yang dikehendaki. Pada zaman Nabi ada seorang pemuka Quraisy satu geng dengan Abu Lahab. Dia ni pun Tan Sri juga, orang besar di Mekah, mengetuai peperangan untuk menghancurkan agama Islam. Namun pada tahun ke-8 Hijrah, pada peristiwa Fathul Mekah, orang ini alhamdulillah melafazkan 2 kalimah syahadah. Kerana apa? Kerana antaranya sikap baik Nabi kepada orang-orang kafir Quraisy, termasuk kepada beliau. Beliau itu adalah Abu Sufyan. Abu Sufyan yang merupakan juga bapa mentua Nabi, sebab Nabi berkahwin dengan anak Abu Sufyan, Ummu Habibah Ramlah binti Abu Sufyan pada tahun 7 Hijrah. Abu Sufyan, maka kita berdepan juga mungkin hari ini dengan mereka yang sangat membenci Islam, masih belum Islam, tapi insya-Allah mudah-mudahan dengan akhlak baik kita, interaksi baik kita contohi Nabi, manalah tahu Allah boleh berikan hidayah. Tuan-tuan, ada satu cerita di Eropah. Seorang ahli parlimen Belanda, negara Belanda, ahli politik, namanya Joram van Cleveren. Ini boleh Google, cerita ni famous. Joram van Cleveren. Beberapa tahun lepas, dia adalah seorang Kristian yang aktif menggerakkan kempen anti-Islam di negara Belanda, termasuk dalam Dewan Perwakilan Belanda. Dia punya parlimen kan.
kempen gerakan anti-Islam, kempen masjid-masjid untuk dirobohkan, dan kempen bahawa Islam adalah agama yang membawa penyakit kepada manusia. Memang sangat benci Islam. Dan pada suatu hari dia mengambil keputusan untuk menulis buku dengan tujuan untuk memburukkan agama Islam. Dia nak tulis buku. Maka kalau nak tulis buku, kena buat kajian, kena ada fakta untuk buktikan Islam agama yang buruk. Akhirnya dia mencari rujukan, antaranya ialah Al-Quran. Kenapa? Kerana Al-Quran adalah kitab pegangan umat Islam. Dan bermula saat itu dia mengkaji ataupun mula melihat kepada ayat-ayat Al-Quran. Dan akhirnya pada 26 Oktober 2018 Joram Bank Library memeluk agama Islam. Ya, asalnya nak buat buku, tulis buku untuk burukkan agama Islam, tetapi akhirnya dia melepaskan dua kalimah syahadat. Kerana apa? Kerana bila dia mengkaji kitab Al-Quran, makin lama makin terbukti kebenaran agama Islam, keindahan agama Islam. Al-Quran ataupun Islam menjawab persoalan-persoalan yang selama ini beliau salah faham tentang agama Islam. Dan bermulanya beliau sebagai seorang Islam 2018, beliau hari ini menjadi orang yang mempertahankan agama Islam di Belanda. Tengok asalnya orang yang menggerakkan kempen anti-Islam dengan Al-Quran. Alhamdulillah, hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga tuan-tuan, hari ini kita juga berdepan dengan non-Muslim yang baik, yang Muslim yang tak benci Islam, yang akhlaknya akhlak orang Islam, walaupun dia bukan Islam, akhlak baik. Dan dia berinteraksi yang baik dengan orang-orang Islam. Namun Allah tidak berikan hidayah kepada mereka. Dan mungkin Allah tidak berikan hidayah kepada mereka, mereka mati dalam keadaan bukan Islam. Ya, jika Allah tak bagi hidayah, namun mereka itu baik, cuma kuat berpegang kepada kepercayaan nenek moyang. Sebagai contoh, pada zaman Nabi, seorang lagi Tan Sri. Ya, selepas Abu Lahab dan Abu Sufyan, seorang lagi Abu. Tetapi Abu ini berbeza dengan Abu Lahab. Abu ini Abu yang sangat menyayangi Nabi, yang sangat mempertahankan Nabi, mempertahankan agama Islam, mempertahankan dakwah Nabi. Namun hujung hayatnya dia tidak diberikan hidayah oleh Allah, iaitu Abu Talib. Abu Talib, pakcik Nabi. Pada tahun 10 kenabian, Abu Talib sakit. Nabi pergi ziarah Abu Talib, nak sangat pakcik dia syahadah. Allah turun ayat kepada Nabi dalam surah Al-Qasas, surah 28 ayat yang ke-56. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya kamu Muhammad tidak dapat berikan hidayah kepada orang yang sangat kamu cintai. Ahbabta, iaitu pakcik baginda Abu Talib. Hanya Allah yang berikan hidayah kepada orang yang dikehendaki. Abu Talib mati dalam keadaan musyrik, namun dia seorang yang sangat baik. Dan pada zaman Nabi juga tuan-tuan, Abu yang keempat, Abu yang sebenarnya seperti Nabi, dia orang yang mencari-cari kebenaran. Dan akhirnya bila Nabi dapat wahyu yang pertama, Nabi ceritakan kepada beliau dengan tanpa ragu-ragu, beliau melafazkan dua kalimah syahadat, iaitu Abu Bakar, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar ni masuk Islam, lelaki pertama dewasa masuk Islam dalam keadaan sebenarnya masa tu tak banyak wahyu yang turun. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu pun sudah cukup untuk Abu Bakar. Malah lebih hebat Abu Bakar ni, pada fasa awal dakwah secara sembunyi-sembunyi. Kita tahu pada 3 tahun pertama tu tak banyak wahyu yang turun. Kalau ikut ulama ada 5 surah saja yang baru turun, itu pun tak komplit. Surah Al-Alaq, kemudiannya surah Al-Qalam, kemudiannya surah Al-Muzammil, kemudiannya surah Al-Mudassir, dan kemudiannya surah Al-Fatihah. Tak banyak. Tetapi Abu Bakar dengan semangat dia untuk menyebarkan agama Islam, pada fasa awal Islam ada 6 orang yang dijamin syurga oleh Allah syahadah di tangan Abu Bakar. 6 daripada 10 yang syahadah di tangan Abu Bakar. Hebat. Tak tahu hebatnya dakwah sahabat-sahabat Nabi SAW. Siapa 6 orang tu? Dia selain daripada Umar, Ali dan juga Sa'id bin Zaid. Lagi 6 tu Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awwam, Abu Ubaidah bin Jarrah, Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan.
6 orang, semuanya hebat-hebat, syahadah di tangan Abu Bakar. Dan sebab itu tuan-tuan, hari ini mari kita sama-sama berinteraksi dengan cara terbaik dengan rakan-rakan kita yang non-Muslim. Sama ada mereka itu hari ini dekat dengan Islam ataupun mereka itu masih lagi jauh dengan Islam, masih lagi banyak salah faham dan misconception tentang agama Islam. Tugas kita untuk menceritakan Islam kepada mereka, sebagaimana baginda Nabi Muhammad SAW menceritakan Islam kepada mereka. Tuan-tuan, dalam Al-Quran, dalam surah Al-Mumtahanah, surah yang ke-60 ayat yang ke-8, Allah berfirman, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Yang bermaksud, Allah tidak melarang kamu orang beriman apabila kamu bersama dengan orang-orang yang tidak memerangi kamu atas nama agama dan tidak menghalau kamu dari tanah air kamu. Maksudnya kalau non-Muslim tidak berada dalam dua kategori ini, mereka tidak memerangi kita atas nama agama, mereka tidak menghalau kita dari tanah air kita, Allah kata dengan mereka ini antabaruhum, berlaku baik dengan mereka, dan berlaku baik, waktu ke situ ilaihim, dan berlaku adil dengan mereka. Itu perintah Allah tu, dan itu ujian Allah kepada kita orang beriman. Saya percaya di dalam negara kita tak ada non-Muslim yang memerangi kita atas nama agama. Allah guna yuqatilukum, qatala maksud asalnya bunuh, ustaz, bunuh maksud asal dia, maksudnya yang tidak memerangi kita. Sekarang ni bukan zaman perang pun. Kalau setakat dia mencemuh ataupun menghina dengan kata-kata, itu tidak dalam kategori memerangi atas nama agama, ya? Dan tidak menghalau kita dari tanah air kita. Alhamdulillah, kita hidup aman harmoni di negara Malaysia, dan Muslim di luar sana semua baik-baik, masih lagi baik. Kalau nak tengok hari ini non-Muslim yang dalam dua kategori ini, yang membunuh ataupun memerangi umat Islam atas nama agama dan menghalau umat Islam dari tanah air mereka, siapa? Zionis Israel. Jelas, dan Zionis Israel. Maka selain itu baik, dan Allah kata antabaruhum. Tabaruhum pula bila kita belajar bahasa Arab, kata asalnya bir, bir ustaz, maksudnya kebaikan, tetapi dalam bahasa Arab ni jadi banyak perkataan bermaksud kebaikan ni, tapi bir ni adalah kebaikan yang luar biasa, kebaikan yang bukan calang-calang, yang bukan biasa-biasa. Ya, sebagai contoh bila Nabi kata birrul walidain, berbuat baik dengan mak ayah, dia lain dengan buat baik dengan kawan-kawan, ya. Maka bila Allah menggunakan bir dalam konteks hubungan kita dengan non-Muslim, maksudnya dengan Muslim, tuan-tuan, memang kita kena buat kebaikan yang sangat-sangat baik dengan mereka. Sebab itu juga sebenarnya dakwah, dan itu juga yang Nabi buat sallallahu alaihi wasallam kepada non-Muslim. Dan waktu ke situ ilaihi, berlaku adil, berlaku adillah dengan mereka, ya. Dan bagi saya, bila kita memahami Al-Quran, mentadabbur Al-Quran, insya-Allah saya percaya tuan-tuan semua berlaku adil, kan? Kita sentiasa melakukan kebaikan dan keadilan kepada kawan-kawan, termasuk yang bukan Islam, kerana itu perintah Quran. Namun kita jangan lupa, keadilan terbesar kita sebagai seorang Islam adalah menyampaikan Islam kepada mereka, menceritakan isi kandungan syahadah kepada mereka. Kerana apa, tuan-tuan? Kerana Allah mengatakan siapa yang menyembunyikan syahadah, dia adalah orang yang zalim, ya. Siapa yang sembunyikan syahadah, dia adalah orang yang zalim. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, surah 2 ayat 140, wa man azlamu mimman katama syahadatan 'indahu minallah. Yang bermaksud, dan siapakah yang lebih zalim daripada mereka yang menyembunyikan syahadah yang dia peroleh daripada Allah. Dan Allah kata, kita hari-hari kita bersyahadat, dalam tahiyat kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Hari-hari non-Muslim kita, saya difahamkan Kota Kemuning ini menjadi non-Muslim, menjadi non-Muslim. Saya percaya hari-hari mereka dengar azan. Dalam salah satu ungkapan azan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, hari-hari mereka dengar, tapi mereka tak faham.
Mereka tak faham apa maksudnya sebab bahasa Arab. Mereka tak belajar bahasa Arab, mereka tak tutur bahasa Arab. Maka tugas siapa untuk menceritakan? InsyaAllah tugas kita bersama. Dan saya percaya tuan-tuan, puan-puan semua, imam, bilal, semua kita insya-Allah adalah orang yang sedang melaksanakan keadilan insya-Allah, ya. Sama-sama kita laksanakan keadilan, kita ceritakan Islam kepada mereka sebagaimana Nabi Muhammad SAW menceritakan ataupun menunjukkan agama Islam kepada mereka di sekeliling baginda. Dan tuan-tuan, dan kita lihat bagaimana Nabi menjadikan Quran sebagai panduan, dan kita jadikan Nabi sebagai contoh. Bentuk-bentuk interaksi Nabi bila baginda bersama dengan Muslim. Sebagai contoh, yang pertama, layanan baik Nabi kepada non-Muslim. Ada satu cerita daripada hadis, Nabi bersama dengan seorang Yahudi. Yahudi ni kita tahu dikenal juga sebagai ahli kitab pada zaman Nabi. Yahudi ini bersin di depan Nabi, dan bila dia bersin, dia nak Nabi ucapkan Yarhamkallah. Mungkin pada masa itu syariat pun tak ada berbeza, ahli kitab mungkin dia masih lagi mengamalkan ajaran Nabi Musa, tapi dia tak percaya Nabi sebagai Nabi yang terakhir, masih lagi belum Islam. Dia nak Nabi ucapkan Yarhamkallah bila dia bersin, tetapi Nabi memberikan ucapan yang lebih baik. Apa ucapan ataupun doa Nabi? Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Dan ucapan Nabi kepada non-Muslim, Yahudi ni pula kita tahu pada zaman Nabi di Madinah, satu kaum yang sangat hebat tentang agama Islam, yang memusuhi baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi antabaruhu waktu ke situ ilaihim, ini yang Nabi tunjuk, bukan dalam suasana perang. Masa itu mereka hidup bersama di Madinah. Piagam Madinah mengikat mereka dengan undang-undang, tak boleh berperang sesama sendiri sebelum mereka melanggar perjanjian, kan? Nabi tunjukkan, Nabi doakan, semoga Allah berikan hidayah kepada kamu dan semoga Allah mempermudahkan, memperbaiki urusanmu, wa yuslihu balakum. Maka tuan-tuan, doa, kata-kata yang baik kepada non-Muslim, InsyaAllah kita tunjukkan keindahan, kebaikan agama Islam, kata-kata kita. Cuma hari ini kita tengoklah kata-kata orang Islam di Facebook, macam mana kata-kata kita. Ada yang baik, ada yang tak baik. Dan Muslim pun ada kata-kata yang baik, ada yang tak baik. Mana-mana penganut agama pun ada penganut baik, ada penganut tak baik. Tapi sebagai seorang Muslim, mari kita tunjukkan ajaran Islam yang sebenar, kata-kata yang baik. Walaupun kita berdepan dengan orang yang tidak bersikap baik kepada kita, tunjukkan akhlak baginda Nabi Muhammad SAW. Yang mana Nabi juga pada suatu hari, Nabi menerima kedatangan 60 orang Kristian daripada Najran pada tahun 10 Hijrah. Dan mereka datang dari Najran. Najran ni satu tempat di Yaman, selatan Arab, jauh. Masa tu tak ada kapal terbang, mungkin naik unta, mungkin naik kuda, pergi ke Madinah beratus-ratus kilometer. Sampai di Madinah, mereka nak jumpa Nabi, mereka nak berdialog dengan Nabi tentang agama Islam dan Kristian. Nabi memberikan layanan yang sangat baik. Nabi persilakan mereka masuk ke Masjid Nabawi, masuk dalam Masjid Nabawi, dan Nabi memberikan layanan terbaik. Nabi benarkan mereka bermalam di Masjid Nabawi. Sampai waktu sembahyang mereka, Nabi benarkan mereka sembahyang mengikut cara mereka dalam Masjid Nabawi. Toleransi Nabi, layanan baik Nabi. Cuma hari ni kalau ada orang Kristian masuk masjid, jangan, tak boleh buat lah. Kita ada undang-undang kita, kan. Tapi Nabi berdakwah, sehingga kan ada di kalangan mereka meluk agama Islam. Sebab apa? Antaranya layanan baik Nabi, di samping dakwah baginda Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, saya sebenarnya bertugas dengan Hidayah Center Foundation. Kita bekerjasama dengan Masjid Kota Kemuning. Alhamdulillah, baru-baru ini kita melaksanakan beberapa program. Dan saya difahamkan, Alhamdulillah, Masjid Kota Kemuning membuka masjid selepas ini. InsyaAllah kalau ada mana-mana non-Muslim nak datang masjid, nak tengok apa adalah masjid, kita buka masjid kita, kita persilakan, kita jemput. Dan itulah peluang untuk kita ceritakan tentang agama Islam. Tapi sebelum bawa masuk tu kena beritahu pihak masjid lah. Kenalah ikut peraturan, InsyaAllah. Dan tuan-tuan, itu interaksi baik Nabi. Nabi juga memberikan layanan baik kepada tawanan-tawanan perang. Ada satu ayat tuan-tuan dalam Quran, apa Allah kata? Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira.
dalam surah Al-Insan, surah yang ke-76 ayat yang ke-8. Wa yut'imuna at'am, dan berilah makanan dan berilah makanan yang kamu sukai kepada anak-anak yatim, orang miskin dan tawanan perang. Wa asir. Ya, dan itu yang Nabi buat. Bila ada tawanan-tawanan perang yang ditempatkan di Masjid Nabawi, Nabi tak seksa mereka, Nabi tak dera mereka, tetapi Nabi berikan layanan terbaik, termasuk memberikan makanan-makanan yang paling baik kepada mereka. Ya tuan-tuan, itu satu contoh lagi layanan baik Nabi, sehingga kan ada di kalangan tawanan perang itu yang memeluk agama Islam sebabkan kebaikan Nabi SAW. Wa yut'imuna at'am, tuan-tuan, ayat ni pun kita boleh lihat sebagai dakwah. Walaupun Allah sebut wa asirah, tawanan perang, hari ini ada tak tawanan perang? Kita dah biasakan bagi makan kepada orang miskin, kepada anak yatim kan, yatimau miskina wa yatimau asirah, kita dah biasa dah. Tapi kita bagi tak makan kepada tawanan perang hari ini? Tak ada kan, sebab tak ada tawanan perang. Tetapi tawanan perang ni sebab bukan zaman perang kan, tapi Quran ni kitab relevan sampai hari kiamat. Apakah latar belakang tawanan perang pada zaman Nabi? Apa latar belakang mereka? Mereka adalah non-Muslim. Mereka itu orang bukan Islam. Bermaksud ayat ni pun sebenarnya kita boleh gunakan, maksudnya bagi makan kepada non-Muslim pun adalah satu perkara yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diperintahkan. Berilah makanan bukan makanan biasa. Allah kata makanan yang kamu sukai. Ya. Wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi. Allah sebut hubbi, makanan yang kamu sukai. Apa yang kita suka makan, kita bagi makan. Itu pun dakwah juga. Dan itu yang kami buat biasanya lah, Hidayah Center. Jadi kita buat program, kita panggil non-Muslim, kita sediakan makanan-makanan yang terbaik. Masuk waktu tahun baru Cina, kita buat apa, sambutan. Kita buat jamuan tahun baru Cina, panggil orang Cina datang, kita buat makanan-makanan yang mereka suka. Ya, makanan Cina lah. Makanan Cina yang dimasak oleh Cina Muslim, restoran Cina Muslim. So insya-Allah. Dan tuan-tuan, interaksi Nabi juga dalam bentuk Nabi berikan kepercayaan kepada non-Muslim. Nabi berikan kepercayaan kepada non-Muslim. Kerana apa? Kerana di kalangan non-Muslim ada juga non-Muslim yang amanah, yang jujur, yang boleh dipercayai. Ya, dan Nabi pada zaman Nabi berikan kepercayaan kepada non-Muslim dalam peristiwa-peristiwa yang besar. Sebagai contoh, pada tahun ke-5 kenabian dan tahun ke-7 kenabian, 2 kali umat Islam diperintahkan untuk berhijrah. Berhijrah kerana pada waktu itu dakwah secara terbuka, orang-orang kafir Quraisy begitu hebat menyiksa secara fizikal sahabat-sahabat Nabi. Dan umat Islam diperintahkan berhijrah, dan Nabi dapat wahyu perintahkan umat Islam untuk berhijrah ke Habsyah. Kerana apa? Kerana Habsyah diperintah oleh seorang raja beragama Kristian, tetapi dia adalah seorang raja yang adil, iaitu Raja Najasyi, yang kita kenal sebagai Najasyi. Najasyi ni gelaran sebenarnya, bukan nama sebenar. Gelaran untuk raja-raja Habsyah. Dia ada nama sebenar dia, saya tak ingat apa nama dia. Macam kita di Malaysia lah, kalau gelaran untuk raja itu Sultan kan, Sultan. Masa zaman itu Najasyi. Tapi Najasyi pada waktu itu adalah Najasyi yang adil, saksama, yang memberikan perlindungan kepada umat Islam bila mereka berhijrah ke Habsyah. Sehingga bila Najasyi ini diperdengarkan bacaan surah Maryam kan oleh Ja'far bin Abu Talib, mengalir air mata, menangis kan. Memang ini pun yang biasa kita cerita juga kepada orang Kristian bila dapat peluang John, kamu tahu tak dalam Quran ada satu chapter yang Tuhan ceritakan tentang seorang wanita itu adalah ibu kepada Jesus, ibu kepada Nabi Isa. Quran sebut Isa, iaitu Maryam, surah ke-19 kan. Kalau boleh kita bacakanlah, manalah tahu kan, boleh dapat hidayah kan. Sebab Najasyi ini kalau ikut riwayat, beberapa riwayat, akhirnya dia memeluk agama Islam, tetapi secara sembunyi-sembunyi. Raja Najasyi ini antara sebabnya, dan ulama berpandangan semikian, kerana apabila Nabi Muhammad SAW mendapat perintah Najasyi meninggal dunia, baginda melakukan solat jenazah secara baik kan. Pada waktu itu baginda sudah berada di Madinah. Najasyi insya-Allah. Dan juga Nabi juga pernah memberikan kepercayaan kepada seorang musyrik, bukan sekadar ahli kitab. Najasyi itu ahli kitab. Ahli kitab ni kalau kita faham, orang yang dekat dengan Islam kan? Allah Tuhan yang satu, cuma dia belum menerima Nabi sebagai Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi yang terakhir.
mereka pegang pada Musa ataupun Isa, Nasrani ataupun Yahudi. Baik, saya berikan laluan penazan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. حي على حي على حي على Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Muhammad Rasulullah.
Okay, baik tuan-tuan, insyaAllah saya mohon izin untuk sambung sedikit lagi. Bagaimana Nabi sebentar tadi yang saya kongsikan memberikan kepercayaan kepada non-Muslim yang bagi dia tahu boleh dipercayai. Dan bentuk yang seterusnya tuan-tuan, insyaAllah bagaimana kita lihat kehebatan interaksi Nabi dengan non-Muslim apabila baginda memberikan kemaafan. Dan memberikan kemaafan, Nabi tak balas dendam apabila baginda berinteraksi dengan orang yang bermusuh dengan baginda dan orang yang membenci baginda. Nabi berinteraksi dengan cara yang sangat baik dengan mereka. Dan antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Ini yang Nabi tunjukkan, insya-Allah. Sebagai contoh tuan-tuan, pada peristiwa Nabi pergi ke Taif selepas Abu Talib dan Khadijah meninggal dunia pada tahun 10 kenabian. Pada waktu itu Nabi sudah tiada perlindungan. Pada waktu itu juga orang bukan Islam, orang kafir sudah punya peluang untuk mengasari Nabi, menyakiti Nabi secara fizikal. Nabi pergi ke Taif, berdakwah kepada Taif, mencari tapak dakwah yang baru. Namun di Taif baginda dicemooh, dicerca, diejek, dihina dan sebagainya. Malah baginda dibaling batu oleh budak-budak yang diupah oleh Bani Saqif untuk menyakiti Nabi. Nabi berdarah, dibaling batu sampai berdarah daripada kepala sampai kaki. Tuan-tuan, sehingga kan malaikat Jibril datang menawarkan, membuat tawaran, Muhammad nak tak aku perintahkan malaikat gunung untuk timpakan gunung ke atas Bani Saqif, kerana hebat perintangan mereka kepada Nabi SAW. Namun Nabi memaafkan Bani Saqif. Nabi berdoa, ya Allah, kau berilah hidayah kepada generasi Bani Saqif. Memberikan hidayah, doa memberikan hidayah, Nabi maafkan. Bagaimana sikap Nabi Muhammad SAW kepada orang bermusuh dengan baginda. Dan juga pada peristiwa Fathul Mekah tahun 8 Hijrah, kita tahu Nabi tak balas dendam. Nabi memberikan kemaafan kepada orang-orang musyrik Quraisy yang sebelum itu begitu hebat menentang, malah memerangi orang Islam dalam beberapa siri peperangan. Namun Nabi masuk ke Mekah, Nabi memberikan kemaafan. Dan ada di kalangan mereka sebagaimana Abu Sufyan memeluk agama Islam. Namun ada seorang ni, seorang kafir Quraisy, dia melarikan diri. Namanya Ikrimah bin Abu Jahal. Ikrimah ni anak kepada Abu Jahal. Dia punya kejahatan tu sebagaimana kejahatan ayahnya Abu Jahal. Abu Jahal ni mati dalam perang Badar. Ikrimah ni pada peristiwa Fathul Mekah melarikan diri. Kerana apa? Dia takut Nabi balas dendam. Masa tu dah nak pergi belayar dah, nak naik kapal dah, dia pergi kejar, abang jom kita balik Mekah. Kerana Nabi Muhammad bersedia untuk memaafkan kita. Dan kemudiannya Ikrimah pun balik ke Mekah, berjumpa dengan Nabi. Akhirnya Ikrimah melafazkan kalimah syahadah, dibuka pintu hatinya untuk menerima agama Islam. Dan Ikrimah dalam sejarah kita mengetahui bahawa dia adalah salah seorang syahid dalam perang Yarmouk. Perang Yarmouk ni bukan perang yang biasa-biasa, yang berlaku pada ketika Sayyidina Umar Khattab menjadi khalifah. Yang mana perang Yarmouk ini 40,000 tentera Islam menentang 240,000 tentera Rom. 40,000 lawan 240,000, seorang lawan 6 orang. Tengok macam mana besarnya jasa tentera Islam yang berusaha untuk menegakkan agama Islam, menentang musuh yang lebih ramai. Namun dalam peperangan tersebut umat Islam menang. Ada di kalangan umat Islam yang syahid, dan salah seorang yang syahid adalah Ikrimah bin Abu Jahal, yang mati dalam keadaan yang sangat mulia. Walaupun asalnya orang yang hebat tentang agama Islam, diberikan kemaafan oleh baginda Nabi Muhammad SAW yang membawa beliau kepada Islam, dan akhirnya dia mati dalam keadaan sangat mulia, insyaAllah. Dan tuan-tuan, dengan konsep yang saya berikan tadi, marilah sama-sama kita mencontohi akhlak ataupun sebenarnya seni interaksi baginda Nabi Muhammad SAW apabila baginda bersama dengan non-Muslim. Non-Muslim yang berbagai latar belakang. Ini hari ini kita jumpa dengan mereka. Ada yang mungkin benci Islam, ada juga yang dekat dengan Islam. Kita tunjukkan sikap yang
sepatutnya yang sewajarnya sebagai seorang Islam, insyaAllah. Lebih-lebih lagi adalah kita bercontohi akhlak baginda Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan ini juga menjadi salah satu kekuatan kepada kita, tuan-tuan. Pengalaman kita ya tuan-tuan, bila kita berdakwah ni, antara sebab non-Muslim jauh dengan Islam adalah disebabkan sikap orang Islam. Mereka tak suka Islam bukan sebab ajaran Islam, dan bukan sebab Al-Quran, tapi sebab antaranya akhlak orang Islam. Orang Islam tak menunjukkan akhlak yang sepatutnya sebagai seorang Islam. Bila mereka melihat akhlak buruk orang Islam, itulah Islam. Itulah Islam. Tengok sikap orang Islam yang buruk. Maka kita kenalah berdakwah dengan hikmah, sama-sama kita tingkatkan peribadi kita, insyaAllah. Kita ajak seramai mungkin umat Islam di luar sana, sama-sama juga tingkatkan kepribadian kita, keilmuan kita, ya, untuk kita sebenarnya mengajak seramai mungkin umat kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu saja yang saya boleh kongsikan pada malam ini. Saya ucapkan terima kasih kepada pihak Masjid Kota Kemuning kerana berikan peluang untuk kita saling berkongsi ilmu. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada semua yang bersama-sama, insya-Allah. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah itu daripada diri saya sendiri. Mudah-mudahan berjumpa lagi pada masa akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.